peningkatan ilmu kepada ma'rifatullah bukan dengan cara belajar, tapi dengan cara zikir dan tafakur yang berterusan. Dicontohkan oleh Allah dalam ayat 190 hingga 191 surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya di alam malakut kejadian-kejadian di langit, di alam malakut kejadian-kejadian di bumi, terdapat rahsia-rahsia Allah yang dapat disaksikan, dilihat oleh pandangan hati ulul albab, pandangan mata hati ulul albab. Ini berarti ulul albab dikurniakan Allah ma'rifah sebagai hijab yang menghijab pandangan hati mereka, basirah mereka, diangkatkan oleh Allah karena mereka terus-menerus zikir dan tafakur. Manusia degil, keras hati. Allah dah sebut nak dapat ma'rifatullah, contohilah golongan ulul albab dengan melakukan amalan terus zikir dan tafakur. Sebab itulah para ulama tak nampak benda ini. Mereka fikir nak tingkatkan ilmu mesti belajar di universiti. Kalau boleh dah dapat BA dalam akidah, buatlah lebih tinggi MA, buatlah yang lebih tinggi PhD. Sedangkan Allah tunjuk dalam dua ayat tersebut mesti berzikir dan tafakur yang berterusan. Inilah mengenal Allah secara zauqi. Yang diterima oleh ulul albab ialah ma'rifah. Ma'rifah itu Allah sendiri yang menyampaikan. Bila seorang itu terus berzikir dan tafakur, maka berbagai hijab yang melindungi pandangan mata hati dibuka oleh Allah, dikasyafkan oleh Allah. Pandangan mata hati atau basirah nampak rahsia-rahsia Allah di alam malakut. Ketika itulah Allah tingkatkan ilmunya ke tingkat ma'rifah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita yang belajar tasawuf dan beramal dengan amalan tarekat sepatutnya kita tahu dengan jelas tentang ilmu tauhid, sekurang-kurangnya perkara-perkara yang asas mengenai ilmu tauhid. Antara perkara yang asas dalam tauhid ialah kaedah mengenal Allah. Kaedah mengenal Allah ada dua cara. Ini kalau tak dicatat pun hilang. Kalau tuan-tuan nak baca kitab pun tak ada. Cubalah tulis, kecuali siapa yang akalnya cerdik. Setahun akan datang dia ingat, tak apa. Tapi yang lepas kuliah ni dah lupa. Itu kena tulis. Kerana pepatah Arab menyebutkan al-ilmu is-sutur la fis-sudur. Ilmu itu dalam kitab, bukan di dalam dada. Kecuali bagi orang tertentu. Ya. Walaupun sesenang itu, kalau kita tak peka, kita tak akan ingat. Saya kagum ya, jumpa seorang biasa, dia belajar dengan guru dia daripada hari pertama sampai dia belajar bertahun-tahun, ada catitannya. Akhirnya catitan itu diajarkan semula kepada jemaah tanpa merujuk buku-buku lain. Persis apa yang diajar oleh gurunya itu diajarkan kepada jemaah. Mana kita nak jumpa macam ni, kerana kita ni sombong semua. Alah, senang aja tu. Kaedah mengenal Allah, belajar mengenal Allah itu ada dua cara. Cara pertama iaitu cara permulaan dengan menggunakan akal. Berdalilkan dengan dua dalil. Dalil nakli dan dalil akli. Mengenal Allah dengan akal dengan menggunakan dua dalil ini diistilahkan mengenal Allah secara samai. Saya fikir saya dah sebut berpuluh kali dan kuliah-kuliah saya yang dulu ya. Kerana tak dicatat, tak ditulis, hilang. Jadi malam ni apa boleh saya sebut, ini ilmu baru. Padahal ilmu lama. Tahun depan saya sebut lagi pun macam itu juga. Jadi cara yang pertama gunakan akal, berdalilkan dengan dua dalil. Dalil nakli, ayat-ayat Quran, hadis-hadis. Yang kedua dalil akli. Ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah ayatun makru'ah, dalil-dalil yang dibaca. Wa ayatun mar'iyah, dalil-dalil yang dilihat oleh mata kepala. Cara mengenal Allah yang pertama ni dikenali dengan cara secara samai. Mengenal Allah secara samai. Samai itu berasal daripada sama, artinya dengar. Dibangsakan kepada mendengar. Ada kitabnya, ada gurunya,
ada soal jawabnya, mungkin boleh diadakan peperiksaan. Inilah yang kita lalui. Tradisi kita belajar daripada tadika naik sekolah rendah, naik sekolah menengah, sampailah ke universiti, dapat ijazah BA, MA dan PhD. Seluruhnya itu diistilahkan mengenal Allah secara sama'i, dengan akal. Berdalilkan dengan dua dalil, dalil nakli dan akli. Takkanlah tak ingat. Dan inilah mengenal Allah di peringkat permulaan. Yang kedua, mengenal Allah di peringkat yang tertinggi, yaitu mengenal Allah secara zauqi, secara rasa, dengan menggunakan hati. Jadi tidak akal lagi, tapi gunakan hati. Yang kita gunakan ialah hati. Tidak ada kitab, tidak ada sekolah, maktab, tak ada universiti, tapi hati. Merusi amalan zikir. Jadi bila kita berzikir seperti yang kita amalkan, yaitu zikir dalam tarekat Naqsabandiyah, zikir kita inilah tujuannya ialah untuk mengenal Allah secara zauqi di dalam hati kita. Dan ilmu yang kita dapat bukan ilmu lagi. Yang kita dapat ialah peningkatan ilmu pada akal tadi. Dan bila sampai ke dalam hati, itulah yang diistilahkan makrifah. Takkan benda yang senang ini itu tak ingat. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat tahu apa itu ilmu tauhid, apa itu makrifah. Makrifah itu ilmu juga, tapi yang sudah meningkat daripada akal ke dalam hati. Didapati secara zauqi menerusi amalan zikir dan tafakur. Ini selalu saya dah sebut. Bila kita lupa ni, maka kita tak ada semangat nak zikir. Sebab kita zikir untuk zikir saja. Kemudian zikir pula sunat, perkara baik, dibuat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Jadi kita asyik begitulah selama-lamanya. Para ulama dahulu memang susah payah untuk memecahkan masalah tersebut. Sehinggalah sampai ke zaman Imam Ghazali yang meninggal dunia 505 Hijrah. Imam Ghazali dapatlah memberi panduan kepada orang ramai yang mau belajar mengenal Allah untuk mendapatkan ilmu dan ma'rifatullah. Usaha Imam Ghazali bertahun-tahun, akhirnya beliau dapat menyimpulkan ma'rifatullahi wa sifatihi wa af'ali la tuksal mi ilmil kalam balil kalamu mani'an anha wa khijam anha. Ini pun tak ada seorang yang catat. Saya baca puluh-puluh kali, hilang gitu je. Mungkin ada yang rekod, hilang dalam rekod. Cubalah lantik jawatan kuasa, setiausaha, bendahari. Lepas kuliah seminggu, edarkan. Kan boleh. Takkan segini ramai, tak ada yang boleh. Rekod dah rekod, tapi habis itu saja. Saya tak nampak hasil yang tuan-tuan dengar, yang tuan-tuan rekod, kemudian dicetak, tak nak tengok. Haji Zul ada, dia type balik apa yang saya ucapkan di dalam bentuk ucapan saya, syarahan saya.
Yang saya mau ialah dalam bentuk uh, yang lain, yaitu dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan, fakta-fakta yang penting tentang ilmu mengenal Allah. Jadi Imam Ghazali sesudah melalui berpuluh-puluh tahun barulah beliau dapat menyimpulkan membedakan antara ilmu dan ma'rifatullah. Dan kaedah untuk mendapatkan kedua-duanya ilmu dan makrifah. Selalu saya dah sebut. Fa ma'rifatullahi wa sifatihi wa af'alihi la tusal bi ilmil kalam. Balil kalamu mani'an anha wa khijaban laha. Wa amma khusuluha bil mujahadah. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun ma'rifatullah, makrifah sifat-sifat Allah, makrifah perbuatan-perbuatan Allah tidak akan dapat dicapai melalui terus belajar ilmu tauhid. Malahan sesiapa yang terus belajar ilmu tauhid dengan tujuan untuk dapat makrifatullah, dia akan terhalang, terhijab daripada makrifatullah. Karena untuk mendapatkan makrifatullah itu mestilah melakukan mujahadah. Karena Allah telah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya mereka yang bermujahadah untuk mendapatkan makrifah kami, nescaya kami akan hidayatkan jalan-jalan makrifah kami itu. Jadi kita mesti tahu dengan jelas di makrifah itulah ilmu tauhid yang Allah tingkatkan daripada akal ke dalam hati. Makrifah tak boleh dipelajari. Tak ada siapa yang boleh menyampaikan makrifah. Karena Allah sendirilah yang mengurniakan makrifah kepada seseorang secara zauqi dengan amalan zikir dan tafakur. Dan di sinilah kita nampak peranan zikrullah dalam meningkatkan ilmu kepada makrifah. Jadi makrifah tak boleh nak dicari di universiti, di bilik-bilik kuliah. Tak boleh dicari dalam kitab-kitab. Setinggi mana pun universiti mengajarkan tauhid, setinggi mana pun tetap itu ilmu tauhid, bukan makrifah. Karena itulah maka setengah ulama tasawuf menegaskan bahawa orang mukmin yang banyak dihijab
hatinya oleh Allah ialah ulama. Karena orang-orang alim yang berkeyakinan nak tinggikan ilmu hendaklah dituntut, dipelajari. Dari serendah-rendahnya sampailah ke tingkat setinggi-tingginya. Kalau dilihat dari ijazah BA, MA, PhD. Dan penyidikan terus dilakukan. Sedangkan peningkatan ilmu kepada ma'rifatullah bukan dengan cara belajar, tapi dengan cara zikir dan tafakur yang berterusan. Dicontohkan oleh Allah dalam ayat 190 hingga 191 surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya di alam malakut kejadian-kejadian di langit, di alam malakut kejadian-kejadian di bumi, terdapat rahsia-rahsia Allah yang dapat disaksikan, dilihat oleh pandangan hati ulul albab, pandangan mata hati ulul albab. Ini berarti ulul albab dikurniakan Allah ma'rifah. Berbagai hijab yang menghijab pandangan hati mereka, basirah mereka, diangkatkan oleh Allah karena mereka terus-menerus zikir dan tafakur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Manusia degil, keras hati. Allah dah sebut nak dapat ma'rifatullah, contohilah golongan ulul albab dengan melakukan amalan terus zikir dan tafakur. Sebab itulah para ulama tak nampak benda ini, mereka fikir nak tingkatkan ilmu mesti belajar di universiti. Kalau boleh dah dapat BA dalam akidah, buatlah lebih tinggi MA, buatlah yang lebih tinggi PhD. Sedangkan Allah tunjuk dalam ayat, dua ayat tersebut, mesti berzikir dan tafakur yang berterusan. Inilah mengenal Allah secara zauqi. Yang diterima oleh ulul albab ialah ma'rifah. Ma'rifah itu Allah sendiri yang menyampaikan. Apabila seorang itu terus berzikir dan tafakur, maka berbagai hijab yang melindungi pandangan mata hati dibuka oleh Allah, dikasyafkan oleh Allah. Pandangan mata hati atau basirah nampak rahsia-rahsia Allah di alam malakut. Ketika itulah Allah tingkatkan ilmunya ke tingkat ma'rifah. Coba tuan-tuan kalau tahu seorang ulama, coba bincang macam mana nak tingkatkan perkasakan ilmu tauhid kita ni. Apa jawab dia? Kalau belajar mesti mana? UIA ke, UKM ke, UM ke, ya, atau mana-mana, pergi Azhar ke. Itulah tuan-tuan ya.
Itulah sebabnya kita perlu hidayat kepada Allah. Kalau tak dapat hidayat, mati-matilah. Tingkatkan, belajarlah. Tak cukup dalam negeri, keluar negeri. Terutamanya di Mesir, pergi Azhar. Tanyalah kawan-kawan kita yang dah belajar Azhar. Angkatan umat Islam di zaman awal, zaman Nabi, yang sahabat, yang tabi'in, mereka kebanyakannya dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah kerana mereka sentiasa zikir dan tafakur. Yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Zaman Mekah, zaman Madinah, terus menerus. Sehingga disebut dalam Quran, kedudukan sahabat Muhajirin Ansar yang terus berzikir dan tafakur. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Yang kita perlu perhatikan ialah kalimah yang Allah gunakan, as-sabiqunal awwalun. Dua kalimah ini, dua istilah yang merujuk kepada orang-orang mukmin, iaitu sahabat Mekah, zaman Madinah, yang sentiasa berzikir dan tafakur sehingga mereka dapat natijah daripada amalan dan zikir dan tafakur mereka. Ini kan ayat 100 surah Taubah menjadi bukti bahawa para sahabat dikurniakan oleh Allah ma'rifah kerana membanyakkan zikir dan tafakur. Digelarkan oleh Allah as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang sampai derajat ihsan juga kerana banyak zikir dan tafakur. Lalu orang Islam zaman sekarang, orang mukmin zaman sekarang ubah, nak belajar tauhid lebih mendalam, lebih tinggi, belajarlah di universiti. Kalau di Malaysia ni UAE, dah habis tu pergi ke Azhar, meja dalam akidah untuk dapat MA, dapat PhD di bidang akidah. Seluruhnya itu adalah ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah dengan akal. Kerana makrifah itu di dalam hati, caranya zikir. Cuba kita ubah universiti zikir, agaknya baru orang percaya. Ya. Boleh tak? Nak dapat makrifah, masuk, kita mesti masuk universiti zikir dan tafakur. Nanti adalah orang marah. Karena ulul albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kalau kita tetap gunakan zikir dan tafakur saja, orang remehkan. Tapi kalau kita gunakan istilah tambah sikit, kalau nak dapat ma'rifatullah, mesti masuk universiti zikir dan tafakur. Boleh tak? Tonton takut-takut. Kan saya dah cerita, Ustaz Saiful Bahri, dia nak buat PhD di UAE. Tajuknya apa? Zikrullah
peranan zikrullah dalam meningkatkan ilmu. Bila dia daftar, dapat supervisornya terperanjat. Macam mana saya tak boleh terima lah zikir boleh meningkatkan ilmu ni. Puas Ustaz Saiful Bahri terangkan. Dia tak boleh terima. Akhirnya apa? Dia tarik diri. Dia buat dekat Yunizah. Itu mentaliti pensyarah. Kalau orang ramai, tentu lebih teruk. Tambah sikit ya. Nak dapat ma'rifatullah seperti yang Allah kurniakan kepada golongan ulul albab, mestilah kita masuk universiti zikir dan tafakur. Kerana ulul albab memang masuk dah universiti zikir dan tafakur. Ada kalimah universiti itu. Barulah. Tak tahulah kalau kita sebut macam tu macam mana dapat kritikan yang hebat. Tapi kalau orang Wahabi cakap yang pelik-pelik, masyarakat tak tahu melayak sangat. Kulit yang disamak jadi suci. Jadi mereka pun kata kulit babi kalau samak pun suci. Kulit anjing kalau disamak pun suci. Berpandu kepada kulit bila disamak jadi suci. Jadi mereka masukkanlah kulit babi, kulit anjing bila disamak suci. Orang tak marah pun. Orang ramai kata ini Wahabi habis. Cuba tonton highlightkannya. Universiti zikir dan tafakur. Masuklah ke universiti zikir dan tafakur untuk meningkatkan ilmu tauhid ke tingkat ma'rifatullah. Dicontohkan oleh Allah golongan ulul albab. Kalau tak ada apa-apa pun tu. Cuma nak narik perhatian saja. Tahun 60 tuan-tuan ada seorang ulama di Indonesia. Hasan Bandung nama dia. Hasan Bandung. Dia nak naikkan nama dia. Dia tulis satu buku kecil tajuknya Babi Halal. Babi halal. Semua orang terpanjat. Nama dia naiklah. Di Malaysia pun ada tahun 60-an juga. Berikutan dengan itu seorang imam masjid di Arau. Namanya Haji Abu Bakar Asy'ari. Dia kata apa? Biawak halal. Biawak halal. Oh hebat. Jadi isu besar. Akhirnya utusan Melayu. Ada 2 orang kartunis. Dia buatlah tiap-tiap keluaran utusan Melayu. Ada satu lawak kartun. Wak Tempe dan siapa. Wak Tempe seorang lagi satu lupa lah. Kitanya itulah asyik nak goreng daging biawak, nak panggang daging biawak. Bertahun-tahun untuk menyindir Haji Abu Bakar. Tapi saya fikir kalau tuan-tuan guna universiti zikir dan tafakur, tak ada masalah sangat. Zikir tafakur memang dah ada, ditambah sikit untuk menarik perhatian orang ramai. Universiti zikir dan tafakur. Siapa masuk universiti zikir dan tafakur, nak bolehlah belajar mana-mana tarekat, terutama tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Belajar zikir tafakur 10 hari. InsyaAllah akan dikurniakan Allah ma'rifatullah. Lagi heboh 10 hari ya.
Kita bersolok 10 hari itulah. Kalau betul-betul kita beramal, ketika itulah kita dikurniakan Allah peningkatan ilmu kepada makrifah. Sebab itu kena periksa orang-orang zikir itu. Tak boleh cakap. Ya. Tapi orang-orang yang bersolok ni, dia fikir lain, mereka fikir lain. Isi bulan itu ditingkatkan, pilih kasih, aku ni dibenci. Tidak pindah-pindah makom-makom. Bukan gitu tuan-tuan ya. Semua yang bertugas memeriksa zikir itu sudah dilatih. Ada tanda-tanda yang menunjukkan zikirnya itu sudah sampai satu peringkat yang boleh dipindahkan, maka dipindahkan. Kalau tidak ada tanda-tanda, maka dibiarkan saja. Suruh zikir lagi. Tujuan solat 10 hari itulah supaya mudah-mudahan Allah kurniakan makrifah. Tapi kebanyakannya berbual rusaklah. Terutamanya orang baru ya. Berbual memang susah. Solok ini betul-betul wadkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Dia zikir Allah tabtil kepada Allah sebenar-benar. Tidak menoleh ke lain-lain. Allah saja. Allah. Tabtil. Kalau ada zikir banyak tapi tabtilnya rosak, tak jadi juga. Wadkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Saya pernah sebut ya. Malam ni saya nak tahu. Di dalam ilmu tauhid ada tak ma'rifatullah? Saya nak tanya. Ada tak? Ada tak? Ada ke tidak ni? Saya dengar ada, saya dengar tidak. Tidak. Itu berarti tuan-tuan dah lupa apa yang saya cakap. Dalam mempelajari sifat 20 pun ada diterangkan tentang ma'rifatullah. Cuma istilahnya saja tak disebut. Kan saya dah cakap banyak kali. Sifat ma'ani 7. Qadrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam. Qadrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam. Bila meningkat kepada sifat ma'nawiyah, itulah makrifah. Sebab itu dalam ilmu tauhid dipelajari saja sifat ma'nawiyah. Tapi tak akan sampai kepada ma'nawiyah. Daripada qadrat sifat ma'nawiyah ni kaunuhu qadiron. Untuk sampai kepada kaunuhu qadiron, seseorang itu Allah rasakan pada zahir batinnya. Allah itu sentiasa qadiron. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dirasakan barulah sampai ma'nawiyah. Kalau hanya dihafal, kaunu qadiron, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu khayyan, kaunu samian, kaunu basiron, kaunu mutakalliman. Memang hafal, tapi tak disampaikan oleh Allah ke tingkat makrifah, ilmunya saja. Jadi itulah beza antara sifat ma'ani itu pada akal. Sifat maknawiyah itu di dalam hati.
Untuk sampai kepada maknawiyah mesti melalui zikir dan tafakur. Sebenarnya dalam ilmu tauhid pun ada makrifah, cuma tidak jelas. Kenapa? Kerana guru-guru yang mengajar tauhid tak ada maklumat yang sebenar. Mereka hanya ajar ini sifat maknawiyah. Bila sebut kaunu qadiron, bila daripada qadrat kepada kaunu qadiron. Apa maksud kaunuhu tu? Keadaan Allah sentiasa berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita rasa betul sebiji abu pun berterbangan, kita rasa qudrat iradah Allah. Kita bercakap, kita mendengar, kita melihat, kita duduk, kita berjalan, kita diam, kita bergerak. Seluruh alam semesta ni, kejadian kecil besar, semuanya ya, dalam kuasa Allah. Tabarakalladzi biyadil mulku wa subhanalladzi biyadihi malakut. Masa suluklah sepatutnya kita dapat. Kalau suluk itu betul, dikurniakan Allah pada seorang yang suluk, ma'rifatullah, insya-Allah dia boleh terangkan. Kalau tidak, tak boleh. Dia bingung, apa ni suluk sama saja dengan tawajuh. Cuma di sana 10 hari, tak ada apa-apa. Memang ada ya, orang yang suluk ni ramai. Kadang-kadang yang meriksa zikir ni kesian saja. Macam yang zikir ni dah macam tertekan. Lepaskan sajalah. Naikkan saja makom. Supaya dia lega. Ya. Sebab kawan-kawan semua dah lepas. Semua dah nampak isbat. Dia seorang terkial-kial. Jadi pemeriksa zikir pun kesian, tak apalah. Awak pindah. Di dalam suluk memang itu berlaku. Bukan zaman saya, zaman Imam Ishaq pun begitu. Imam Ishaq pun cakap, lepaskan saja, mudah-mudahan nanti dia rajin. Tapi bila dilepaskan makin tak rajin. Jadi ulul albab itu sebagai contoh ya. Sentiasa zikir, dikurniakan Allah, ma'rifatullah. Berbagai hijab yang melindungi pandangan mata hati dibuka oleh Allah, maka mereka dapat melihat rahsia Allah di alam malakut. Nabi Ibrahim diceritakan oleh Allah cara direct. Kalau ulul albab itu ada di apa? Tidak secara direct. Karena Nabi Ibrahim disebut wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami perlihatkan dalam pandangan mata hati Ibrahim rahsia-rahsia kami di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi. Ini kan lebih jelas, lebih direct berbanding dengan ulul albab. Ulul albab diceritakan sentiasa zikir dan tafakur, maka pandangan mata hati mereka nampak rahsia-rahsia Allah di alam malakut. Ada beza. Tapi kedua-dua ini bila kita dekatkan, kita fahami, dapat membantu kita menambahkan kepahaman bahawa ma'rifatullah itu memang Allah sendiri yang menyampaikan. Caranya bukan dipelajari melalui ilmu tauhid. Karena kalau kita terus baca ilmu tauhid setinggi mana pun, semakin menjauhkan diri kita daripada makrifah. Itu kata Imam Ghazali. Tapi caranya zikir dan tafakur. Sehingga nanti Allah bukakan berbagai hijab
yang menutupi pandangan mata hati nampak refleksi Allah di alam malakut. Ketika itulah Allah tingkatkan ilmu pada akal ke dalam hati menjadi ma'rifatullah. Kalau ilmu saya dah sebut juga boleh membina iman. Tapi ilmu tak boleh meningkatkan iman ke tingkat yakin. Makrifah boleh meningkatkan ilmu ke tingkat yakin. Iman kepada yakin. Karena Nabi Allah Ibrahim disebut wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Karena Nabi Ibrahim dikurniakan Allah ma'rifah, maka imannya meningkat kepada yakin. Daripada seorang mukmin meningkatlah kepada seorang muqinun. Jadi kita belajar zikir, bila kita faham macam ini, kita tahu kerana zikir itu dalam meningkatkan ilmu kepada makrifah, meningkatkan iman kepada yakin. Kita dikehendaki bukan saja beriman, tapi dikehendaki yakin. Bismillahirrahmanirrahim. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Mudah-mudahan kamu dengan pertemuan kamu pada Tuhan kamu Allah, kamu yakin. Ada sama nak tanya? Assalamualaikum Tuan. Tak izin Tuan, ada dua soalan. Apakah peranan dan kelebihan bersubah dalam bertarikat? Nombor dua, adakah bersubah dapat meningkatkan tingkatan zikir seorang salik? Konsep sohbah Konsep sohbah tu diambil daripada apa yang berlaku dalam hubungan sahabat dengan Rasulullah SAW. Kita dapati dalam sejarah, para sahabat zaman Mekah maupun Madinah sentiasa mengikuti Rasulullah. Kalau kita guna istilah mengikuti, ikut ke mana-mana Rasulullah pergi, pergi sama. Tapi bukan ikut barang ikut, ikut dalam keadaan kasihkan Rasulullah, sayangkan kepada Rasulullah, mengharapkan syafaatnya. Sehingga mereka berasa kalau boleh tak mau berpisah. Jadi situlah timbulnya hubungan yang rapat, yang erat antara sahabat dengan Rasulullah SAW, sehingga mereka digelarkan sahabat. Maka berlakulah suhbah. Dan kerana itu Rasulullah sentiasa mereka kasihi dan terbayang. Kalau kita buat macam ni zaman sekarang sesat. Taksub. Taksub. Kalau benar taksub, bukan taksub. Kenapa Ustaz Jemaah Arkom tu dianggap taksub? Kerana Ustaz Syari itu salah. Ya. Dia mengajar perkara yang salah. Ditaati, disanjung secara membabi buta. Itu taksub. Dia beza sikit je. Taksub itu yang salah diikut bermati-matian. Kalau benar macam Rasulullah diikuti secara bermati-matian, itu iman. Memang dikehendaki. Tapi itulah masyarakat kita selalu salah menggunakan istilah taksub. Kalau kita dengan guru kita lakukan seperti sahabat dengan Rasulullah, memanglah kita taksub. Siang-siang mesti taksub. Murid-murid Imam Ishaq pun dituduh macam itu, ya. Kenapa taksub sangat dengan guru?
Kita sebutlah taksub ini kalimah Arabnya, kalimah daripada orang putih, apa, fanatik. Fanatik itu benda salah, terang-terang salah, dipegang. Itu fanatik, taksub. Macam orang Arab jahiliyah berpegang dengan agama jahiliyah. Karena semata-mata warisan datuk nenek. Itu taksub lah, fanatik, dilarang. Tapi selepas itu Rasulullah diyakini, ajaran Rasulullah dipegang bermati-matian. Adakah itu taksub? Bagi orang yang bukan Islam, boleh katalah orang Islam ini fanatik dengan Rasulullah. Tapi sebenarnya dalam Islam itu memang dikehendaki. Itulah iman. Itulah keyakinan yang ada nilainya yang tinggi. Jadi sahabat dengan Rasulullah itu didasarkan kepada iman dan keyakinan yang memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam Quran, dalam surah Hujurat ada banyak. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kahjahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Itu adab sahabat dengan Rasulullah. Suara tak boleh volume suara itu tak boleh lebih dari suara Rasulullah. Kalau suara Rasulullah 5, sahabat itu 6, salah. Nadanya begitu juga, tidak boleh keras. Kalau Rasulullah lembut, sahabat itu berkeras. Itu pun tak boleh. Ya. Jadi adab-adab sahabat pada Nabi itu diguna adab bagi murid terhadap guru. Memanglah dipandang teruk. Tapi kenapa pengikut Arqam dituduh taksub dengan Ustaz Asy'ari? Itu betul. Sebab yang diajar oleh Ustaz Asy'ari itu salah. Tak boleh nak dipegang bermati-matian. Terang-terang salah. Mula-mula diajarkan sesuai Imam Mahdi. Lepas itu diajarkan dirinya itu Imam Mahdi, Bani Tamim. Walaupun di Jawa, dia kata keturunan datuk-datuk dia dulu Arab, Bani Tamim. Tapi Arabnya dah nipis, yang ada Jawanya. Nah, itu karena salah. Salah. Ustaz Asy'ari dah meninggal pun, dikatakan tak meninggal, tak mati. Dia terus hidup, menjadi pemimpin yang hidup. Dia gaib saja. Bakal lahir menjadi Imam Mahdi. Satu masa dulu Imam Mahdi Sesuami. Sekarang pula yang bakal jadi Imam Mahdi Ustaz Asy'ari. Itu memang salah lah. Sebab itu tuan-tuan, apabila Arqam diharamkan 94, sebelum itu dalam pertengahan 80-an, ustaz-ustaz yang ikut Arqam, beberapa orang ustaz yang ikut Arqam keluar daripada Arqam kerana menyadari kesalahan penyelewengan dalam Arqam. Antaranya Ustaz Muhammad Rosli Yusuf, Ustaz Muhtar Yaakob, Syekh Rahim, bekas Qadhi Tumaran. Kadang-kadang dia datang sini kan. Dia sekarang duduk di Kampung Sepadan,
apa itu, dekat Karak. Karena sekarang bila petang jemaah highway jam, jadi dia pun tak sihat, dia tak datang. Karena ustaz-ustaz ini menyedari ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Ustaz Syarif Muhammad. Tapi puncanya apa? Puncanya ialah syaitan dan jin yang jahat-jahat sentiasa membayangi, mengelirukan. Antaranya Ustaz Asari ini ada satu masa berada di dua tempat. Dia pergi umrah, pergi mana? Ke Timur Tengah. Di rumah pun jemaah nampak. Tentulah mereka kata ini wali besar. Kan saya sudah terangkan, yang tak boleh ditiru rupa hanyalah Rasulullah. Yang lain boleh. Jadi bukan susah untuk setan iblis menyerupa seperti Ustaz Syarif ada di rumah. Kebetulan pula memang Ustaz Syarif dia mengaku dia ada jin. Kan saya dah cerita ya, murid saya nama Mamak Nur, dia kerja pelantar minyak di tengah laut. Satu hari tengah hari, dia ingat saya, datang Robito terang betul depan dia. Suruh Mak Nur ni terjun ke laut. Tapi dia tak buat. Sebab dia ada fikiran lagi. Dia telefon saya, Tuan, tadi sekejap ni tadi Tuan datang suruh saya terjun laut. Kata saya tak boleh, itu setan dah menyerupa saya. Kalau terjun macam mana? Ya Qadhah ni selalu mengelirukan ya, jadikan modal iblis, syaitan untuk mengelirukan kita. Senang-senang saja. Kalau di Indonesia, Wali Songo lah. Ingat tak Haji Banwar? Haji Banwar tu, ya Qadhah dengan Sunan Kalijogo. Dia bercerita dengan jemaah kita. Sunan Kalijogo mengikuti dia ke mana-mana. Jadi guru dia. Kata saya iblis lah tu. Kata ustaz mana tahu, ustaz mana nampak. Saya hari-hari dengan dia. Yang tak boleh diserupa hanya Rasulullah. Kalau Sunan Kalijogo, mana-mana Wali Songo tu senang aja. Itu kita nak pegang tu ya. Ini ada yang belajar silat, nanti hang tua datang. Mak Kilau datang. Ya betul. Saya kenal dengan satu kumpulan silat abjad ni. Oh, mereka ni hebat-hebat tuan-tuan. Terang-terang mereka adalah kumpulan orang-orang Islam yang menyediakan diri untuk menjadi tentera Imam Mahdi. Setakat ini mereka sudah diberi pedang untuk berperang nanti membantu tentera Imam Mahdi. Mungkin mereka didatangi oleh tokoh-tokoh yang tertentu. Tuan-tuan ada dengar tak silat abjad? Ya? Pengasasnya Ustaz Ahmad Cikdin dari Pondok Lanai.
Dia anti orang bersahabat dengan jin. Dia tulis sebuah buku tebal juga, hampir 200 muka. Tak salah saya ada simpan. Tidak boleh bersahabat dengan jin. Tapi dia ajar silat gunakan jin. Tapi untuk mengelak tuduhan dia pakai jin, dia tak guna istilah jurus. Kalau silat dia gunakan jurus, ya. Dia tidak gunakan jurus. Dia gunakan jabat. Jabat 1, jabat 2, jabat 3, jabat 4. Jabat dengan jurus tu adik-beradik lah. Ya. Tapi mereka yakin silat abjad itu memang hebat. Siapa yang belajar silat abjad ni, dia akan menjadi tentera Imam Mahdi. Dan sekarang ni sampai ke satu peringkat, masing-masing sudah dapat pedang Imam Mahdi. Dulu saya kenal 7-8 orang satu grup dekat Kelana Jaya. Satu masa dia cuba ikut saya, tapi lepas tu narik diri. Mereka ni cakap, "Doktor, kami tak maulah ikut terus tarekat Naqsabandiyah sebab kami sudah ada tarekat abjad." Saya, kamu kata hari itu silat abjad, hari ini pula kata tarekat abjad, sama aja, dia kata. Kalau nak tahu, tanya Ajis ni. Ajis tu juga dulu anggota tu. Tahun 80-an, 85, 86. Tapi Ajis tu entah macam mana, dia lebih yakin pada saya, dia tinggalkan. Tapi kawan-kawan dia, grup-grup lain terus dengan silat abjad. Tapi itulah, yang peliknya kadang-kadang mereka sebut tarekat abjad, bukan silat. Kerana mereka tidak gunakan jurus. Mereka gunakan jabat. Jabat 1, jabat 2, jabat 3, sampai belas-belas jabat lah. Tapi kalau kita fikir, jabat ke jurus ke sama aja. Antara yang merosakkan iman orang Islam ialah kepercayaan tentang Imam Mahdi yang dihubungkan dengan kehidupan mereka, dengan guru-guru mereka. Ini jadi rosak. Kepercayaan akan lahirnya Imam Mahdi itu tak apa. Tapi ini pemimpin atau guru agama mereka dianggap bakal menjadi Imam Mahdi. Kalau kita kumpul lah tuan-tuan, orang yang mengaku Imam Mahdi ini beratus-ratus. Di mana-mana muncul. Yang terakhir di mana? Dekat Kampung Labu, Kampung Jawa Labu, Negeri Sembilan. Bernama Habib Firdaus. Umur 58 tahun. Dia mengaku Imam Mahdi. Ajak semua pengikutnya pergi Madinah menunggu hari Arafah. Sebab pada hari Arafah itu dia diisytiharkan sebagai Imam Mahdi. Lebih 200 orang pergi nunggu di Madinah sampai duit habis. Nak bayar hotel pun tak ada. Akhirnya terpaksalah balik sorang. Kan akhirnya bila balik ditangkap, dibicarakan, kena denda 3,000. Lepas itu dia sakit, diserang kanser paru-paru, meninggal dunia di Hospital Selayang dalam umur 58 tahun.
Yang pelik tuan-tuan, gurunya itu Syekh Muhammad Yatim ada wasiat. Wasiat itu ditulis dalam satu buku kecil. Saya baca. Gurunya Haji Mak Yatim itu melarang murid-muridnya mengaku jadi Imam Mahdi. Siapa yang mengaku dirinya Imam Mahdi, akidahnya akan bankrupt, kata guru dia. Tapi pelik dia mengaku pula. Saya pun terperanjat bila baca wasiat guru dia. Rupanya guru dia itu macam dah diilhamkan oleh Allah. Ada murid dia nak mengaku Imam Mahdi. Jadi siang-siang ditulis. Saya dapat baca dari mana? Bila Habib Firdaus ini memohon untuk didaftarkan tarekatnya di Jabatan Mufti. Ketika sesi interview tu, saya bacalah semua dokumen yang ditampilkan. Saya baca. Jadi bila dia mengaku Imam Mahdi itu, saya teringat gurunya dah warning. Jangan sekali-kali muridnya mengaku Imam Mahdi. Siapa mengaku Imam Mahdi, akidahnya bankrupt. Itu bahasa guru dia. Rupanya betul. Tapi bagus juga dia, umur tak panjang. Allah sayang dia. Sebab apa? Tidak panjang cerita. Oh, hebat cerita tu. Ada jutawan yang bagi duit juta-juta untuk apa? Sewa hotel di Madinah. Sampai jutawan itu macam kehabisan duit. Habis berjuta-juta. Itu cerita di Malaysia, ya. Di Indonesia lain. Di India, di Pakistan, di Yaman. Di Yaman ada seorang bernama Muhammad Nasir. Dia mati-mati pun mengaku Imam Mahdi. Dia sendiri tulis dalam Facebook dia. Bukti-bukti yang dirinya itu Imam Mahdi. Macam-macam disebut. Di Jerman pun ada. Imam Mahdi dilantik. Dibai'ahkan oleh beribu orang. Tapi saya percaya individu itu mungkin berasal daripada Turki. Karena di Jerman ramai orang Islam yang berasal daripada Turki. Ya. Jadi soalan tadi apa dia? Dah jawab. Dua-dua. Oh, okey. Ada lagi soalan? Jadi gitulah ya, kalau tak ada soalan, kita tutup kuliah kita pada malam ini. Cuba ingatkan, tujuan kita bertarekat itu antara lain ialah untuk meningkatkan ilmu. Daripada ilmu tauhid kepada ma'rifatullah, melalui zikir dan tafakkur. Untuk mencepatkan, meningkatkan ilmu ke tingkat ma'rifatullah ini, itulah kita adakan solok. Biasanya masa solok itulah Allah akan tingkatkan zikir kita, dan ketika itulah Allah akan limpahkan ma'rifatullah kepada seseorang yang berzikir dalam masa bersolok. Sebab itu saya juga telah terangkan ya. Kita ada minta hidayat daripada Allah. Antara hidayat daripada Allah yang kita perlukan adalah hidayat ilmu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehari semalam kita baca dua ayat terakhir daripada surah Fatihah, yang mana kita memohon hidayah daripada Allah. Saya dah terangkan, Allah dah jawab.
Akhir ayat 27 disambung ayat 28 surah Ar-Ra'd. Wa yahdi ilaihi man anab. Bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita ingatkan wa yahdi ilaihi man anab. Allah sentiasa memberi hidayah kepada orang-orang yang melakukan inabah kepadanya. Mereka yang melakukan inabah kepada Allah itu ialah orang mukmin yang ada 3 ciri. Pertama, beriman. Kedua, beramal soleh. Ketiga, hati mutmainnah dengan zikrullah. Alladzina amanu wa tatmainu qulub bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Lalu kita sambung pada ayat 27 hingga 30 suratul Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Jadi ayat-ayat ni patutnya kita ingat dan patutnya kita dapat mendekatkan, menghubungkan antara satu dengan lain. Bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, ini akhir ayat 27 bersambung ayat 28 surah 13 surah Ar-Ra'd. Lepas tu kita sambung ayat 27 hingga 30 suratul Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuan-tuan dapat memahami, insya-Allah. Itulah perjalanan kita dalam zikrullah. Ya wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم